Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, kita menyambung ayat-ayat terakhir daripada surah Yasin. Ada kalian memiliki tafsir Ibn Katsir, buka pada muka surat ke-54 jilid yang ke-8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Sadaqallahul Azim. Dan tidakkah Tuhan yang berkuasa menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan kembali jasad-jasad mereka yang sudah hancur itu? Benar, dia berkuasa dan dialah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui. Sesungguhnya perintahnya bila dia mengkehendaki satu hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia. Maka Maha Suci Allah yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Jadi dalam kelompok ayat yang terakhir ini Allah firman mengkhabarkan, mengingatkan tentang kuasaannya agung yang mencipta 7 lapis langit yang terkandung dalamnya bintang-bintang yang beredar, serta menciptakan 7 lapis bumi, apa yang terkandung dalamnya, gunung ganang, batu-batunya, lautannya, hutan isinya, makhluk yang hidup padanya. Dia juga mengarahkan untuk mengambil dalil tentang dikembalikan jasad dengan penciptaan satu yang agung. Kerana Allah telah menyatakan dalam surah Al-Mu'min ayat ke-57, La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Sungguhnya penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Begitu juga bila kita lihat kaitan ayat ini dengan ayat 68 yang lalu, iaitu tentang kejadian manusia dan proses berlangsungnya masuk ke umur senja dengan sikap pelupa dan sebagainya, maka Allah suruh kita untuk afala ya'qilun wa man nu'ammiruhu nunakkishu fil khalq afala ya'qilun. Ini semua meminta daripada kita untuk memperhatikan. Barang siapa yang kami panjangkan umurnya, saya kami kembalikan mereka kepada kejadiannya. Mengapa mereka tidak memikirkan? Dan saya telah jelaskan kepada tuan-tuan masih lagi dalam konteks menyuruh kita untuk menggunakan akal. Kerana bahasa Arab, kalau sebut kataan akala ya'qilu aqlan ni, maka ia merujuk kepada perkara yang bersifat iqal, tali yang biasanya warna hitam yang digunakan oleh orang-orang Arab ni untuk mengelakkan serban di kepala itu diterbangkan angin ataupun terjatuh, yang asalnya merupakan tali mengikat binatang supaya tidak lari, ikat pada lutut unta sebagai contohnya. Maka dapat kita perhatikan semua kaitan akal ni dengan ilmu, dengan suruhan untuk menghafaz, suruhan untuk berhati-hati. Bahkan dalam bahasa Arab, untuk mengetahui tuan-tuan, aqilah, ain qaf ya lam ta itu merujuk kepada isteri sebenarnya. Seperti kata Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, tokoh bahasa Arab yang terkemuka, bahawa kerana seorang isteri itu telah terikat dengan undang-undang ikatan perkahwinan dengan seorang suami untuk menjaga suaminya daripada melakukan perkara-perkara yang haram. Lihat dia, ini perkembangan perkataan yang ada pada akala, masih lagi dalam konteks menyuruh kita untuk melihat. Maka perkataan akala yang merujuk kepada konteks potensi yang dianugerahkan Allah kepada manusia ni mendorong dia untuk memahami, untuk berbudi dengan akhlak yang mulia. Bahkan mengikut seorang pakar sastrawan Arab lah, namanya Abbas Mahmud Al-Aqad. Ini sastrawan Arab Mesir yang terkemuka, bahawa kalau dirujuk perkataan akalah ni dengan mind daripada bahasa Anglo-Germania yang mengandungi makna terhindar ataupun berhati-hati. Jadi ini yang membawa manusia kepada berfikir dan akhirnya dengan kadar yang paling minimum sekalipun membantu mereka untuk mengetahui, melihat fenomena alam ini semua bagi melahirkan keimanan kepada Allah SWT. Dan telah saya jelaskan dalam kuliah lalu bahawa perkataan akala ni begitu banyak digunakan oleh Allah dalam Al-Quran. Contohnya ya'qilun, ta'qilun. Kalau ya'qilun itu seperti dihitung oleh Muhammad Fuad Al-Baqi dalam kitabnya Mu'jam Faras di Al-Fazil Quran, berulang sebanyak 22 kali. Ta'qilun pula sebanyak 24 kali. Ini tak masuk perkataan naqilu, na'qiluha, aqalu. Ini pula masing-masing digunakan sekali. Ini menunjukkan kepada
banyaknya perkataan tersebut disebut oleh Allah Taala mengisyaratkan pentingnya peranan akal. Sebab itu kalau kita lihat dalam ayat yang lain, contohnya surah An-Nisa, bila Allah menceritakan bahawa orang yang tidak berakal ni, orang yang tidak bijak berfikir ni tidak layak untuk diberi pengurusan harta. Itu firman Allah Taala dalam ayat kelima surah An-Nisa yang menceritakan tentang permasalahan isu-isu berkaitan dengan kewanitaan, kekeluargaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. Dan jangan beri kepada orang yang tidak berakal itu, orang yang lurus, orang yang tidak mampu berfikir itu, orang bodoh itu, jangan beri kepada mereka harta-harta kamu, sedangkan harta itu milik mereka. Oleh kerana tak sempurnanya cara berfikir itu menyebabkan harta itu seolah berpindah milik kepada kamu. Kamu yang menjadi musyrif, yang menjadi pengelola, penyelia kepada harta tersebut. Bimbang nanti diberi kepada orang yang tidak menggunakan akal dengan betulnya, habis dalam sekelip mata orang tersebut. Maka ini peranan akal, tuan-tuan dan puan-puan. Begitu juga kita digalakkan untuk baca tiap-tiap malam sebelum tidur surah Al-Mulk. Apa yang Allah tekan dengan surah Al-Mulk ini? Kalau kita perhatikan contohnya, bila Allah SWT mengajar kita mengulang baca tiap-tiap malam ayat ke-11, ayat surah Al-Mulk ini kita jumpa pada ayat ke-11. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ni orang masuk neraka ni akan berkata, alangkah ruginya kami kalau kami tahu, kami dengar, kami berakal, kami berfikir. Mana menggunakan kadar yang paling minimum pada akal itu pun akan menyebabkan kami terhindar daripada diseksa dalam api yang panas menyala ini. Nah, tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi sekalian. Jadi keajaiban penggunaan Al-Quran ini nak mengajak kita untuk berfikir. Jadi ayat-ayat terakhir ini nak menjawab kembali secara tidak langsung yang dalam kaedah usulul hakim yang kita pelajari, bahawa persoalan ditanya kepada Al-Az bin Wa'il ataupun oleh Umayyah bin Khalaf atau siapa sahaja penentang-penentang Islam pada waktu itu terhadap Nabi SAW dengan bau tulang kepada baginda SAW. Ini adalah datang ayat untuk menjelaskan bahawa melalui akal ini lahir kemampuan untuk menjangkau pemahaman sesuatu dan mengajar orang itu untuk menyedari perhambaan dan juga kedudukan dia sebagai hamba kepada Allah SWT. Jadi akal ini digunakan untuk memerhati, menganalisis satu benda, mengetahui rahsia-rahsia yang terpendam yang Allah bagi kita untuk berfikir tentang perkara tersebut. Maka akal ini akan, bila dia berfungsi dengan betul, akan buahkan ilmu pengetahuan dan sekaligus akan melahirkan hikmah. Yu'til hikmata ma yasha' wa ma yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Nanti kita akan meneroka lebih banyak lagi ayat-ayat gesaan untuk berfikir ni, sehingga Allah menyebut dalam berbagai-bagai variasi. Contohnya dapat kita lihat perkataan yarshudun, contohnya perkataan rusyud, yatafakkarun sebagai contohnya. Kita dapat lihat perkataan yatadabbarun, yatadzakkarun, yatafakkarun. Bila Allah memuji orang yang menggunakan akal ni, fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun, contohnya. Kita dapat lihat pujian Allah SWT kepada orang yang semikian dalam surah Al-Hujurat. Jadi kembali kita kepada diskusi pada ayat yang terakhir ni, bahawa Allah mengingatkan tentang bagaimana tidakkah Tuhan yang menciptakan langit bumi, yang berkuasa mencipta kembali jasad-jasad mereka terhancur, iaitu kembali seperti manusia, Allah mampu mengulanginya seperti mana dia mulakan penciptaan mereka. Ini seperti penjelasan oleh Ibn Jarir. Bala wa huwal khallaqul alim. Khalaq ini kalau kita belajar bahasa Arab, ini menunjuk kepada satu sirah mubalaghah, kerana ia bererti satu perkara yang berulang-ulang. Penciptaan Allah SWT itu setiap hari ada kelahiran anak manusia, binatang, pokok yang tumbuh. Maka penciptaan Allah SWT ini ya'lamu kaifa yakhluq wa la yata'azamuhu syai'un min khalqil mansya'at wal ma'adat wa min ajnasiha wa anwa'iha wa jalailiha wa daqaiqiha. Allah SWT tidak pernah menjadi lemah, tidak mampu, tidak seperti manusia yang buntu. Bila jadi seseorang designer sebagai contohnya, untuk design sebuah rumah, arkitek ke, bagi kita menjadi engineer ke, designer ke, ID ke, kita akan tiba waktu kita buntu, tak ada idea apa benda nak buat ni, duduk termenung, mungkin mengambil waktu yang panjang sehingga datang idea balik semula. Tapi tidak seperti itu, sebaliknya. Maka mereka yang kafir ini berfikir bahawa Allah SWT ni macam mereka. Sebab itu dia bertanya kepada Nabi SAW, apakah tulang yang telah reput ini boleh dijadikan manusia atau dijadikan semula makhluk yang asalnya dahulu sebelum ia mati. Kerana si kafir, si musyrik ini menyangkakan bahawa Allah SWT itu Khalik, itu sama dengan makhluk. Maka dengan sebab itulah timbul dalam benak fikirannya, apakah mampu dia mengembalikan penciptaan itu. Allah SWT menjelaskan bahawa Khalaqul Alim,
Makna di sini seperti dinyatakan sifat merupakan sirah mubalaghah bagi sesuai dengan penggunaan khasimum mubin. Bila dia ni dijadikan daripada setitis air yang mani yang lemah yang tidak bernilai, kalaulah dia tidak mensenyawakan ovum telur yang menjadi manusia, maka air itu tak dipandang oleh sesiapa pun. Mungkin pegang pun dengan jijik agaknya. Maka serendah-rendah manusia seperti itu, awal kejadiannya tiba-tiba dia khasimum mubin. Dia menjadi satu musuh yang terang-terang menyerang Islam, menyerang Nabi SAW. Maka sesuai dengan penggunaan perkataan seperti itu, sifat yang karakter yang daripadanya, maka Allah Ta'ala pun memberitahu bahawa aku ni khalaqul alim, aku ini maha pencipta. Satu benda itu tak ada satu benda pun yang susah ke atasku dan maha mengetahui kejadian tersebut. Pada ini tuan Imam Ghazali menjelaskan, lihat pada jari-jari yang dijadikan untuk kita. Satu besar, tengah, tinggi, yang tepi kecil. Kenapa? Bahkan ada tak sesiapa yang boleh membuat satu replika ataupun patung ataupun apa sahaja makhluk yang dirasakan lebih cantik daripada manusia itu? Tidak akan. Tidak mampu. Kerana manusia itu usianya sudah ribuan tahun daripada kelahiran yang pertama Adam AS sampai manusia terakhir. Itulah penciptaannya. Sentiasa dikagumi. Cantik kejadiannya. Maka inilah yang dimaksudkan dengan khalaqul alim. Berlawanan dengan sifat si hamba dalam keadaan lemah dan hina tadi, tiba-tiba dia nak berdebat dengan Rasulullah SAW. Apakah yang Allah SWT itu mampu untuk mengembalikan kejadian. Dia lupa bahawa sifat pencipta itu berbeza daripada sifat makhluk. Muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian. Kemudian kita lihat dalam ayat ini, nama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kun fayakun ni menggambarkan kepada kita bahawa jika Allah hendak menciptakan sesuatu, ia dapat terjadi dalam waktu yang cepat. Secepat kata kun, bahkan lebih cepat daripada itu. Sebenarnya Allah tidak memerlukan kata kun pun untuk mencipta. Sebab itu dalam Al-Kashaf mengatakan bahawa ini merupakan satu bentuk majas, satu perkataan yang bersifat majas. Ya annahu la yamtani'u alaihi syai'un minal makhluqat. Jadi Allah Taala itu tidak terhalang untuk dia menciptakan sesuatu itu dalam apa jua keadaan, dalam apa jua bentuk. Jadi ayat ni maksud memberikan gambaran bahawa kuasanya dan dia tidak perlu kepada apa pun. Atas dasar itu, jangan kita menduga bahawa semua perkara yang diciptakan Allah ni berlaku dengan cepat. Kerana Allah Ta'ala menjadikan satu benda itu mengikut kepada undang-undangnya, sunnatullahnya. Sebab kita melihat dalam firman Allah SWT sebagai contohnya, bila Allah menceritakan tentang kejadian itu sendiri, maka contohnya surah Al-A'raf ayat ke-54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Sungguhnya Tuhan kamu adalah Allah SWT. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam tempoh 6 waktu. Kemudian dia bersemayam di atas tahtanya. Dalam ayat ini menunjukkan bahawa penciptaan segala makhluk yang hebat ini, yang Allah jadikan ini, berlaku dalam waktu yang tertentu. Ayam ini tentulah tidak boleh kita terjemahkan direct sebagai hari. Kerana hari yang kita fahami dalam bentuk pergerakan falak ataupun matahari, bulan pada hari ini, daripada terbit hingga terbenam, kita menganggap itu satu hari penuh. Mungkin begitu. Tapi waktu yang ada di sisi Allah ini, wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah macam 1000 tahun yang kamu kira, yang mana satu. Jadi ini menunjukkan kepada kita tentang ketelitian. Penciptaan satu benda itu memerlukan kepada waktu, sunnatullah. Sebagaimana Allah mampu untuk menjadikan Nabi Adam AS tanpa ayah, tanpa ibu, dengan firman-Nya kun fayakun. Tapi proses kejadian manusia selepas itu mengambil masa. Dalam tempoh dikandung oleh daripada persenyawaan sperm dengan ovum ini berlaku dalam tempoh bulan waktu yang tertentu sebagai contohnya. Jadi jangan kita menduga bahawa semua perkara itu tercipta dengan sangat cepat. Tidak. Semua ciptaan itu ada masa yang dikehendaki. Ada yang proses lama bergantung kepada kehendak dan juga kebijaksanaannya. Bahkan seperti yang dibacakan ayat di surah Al-A'raf tadi, penciptaan langit dengan bumi mengambil masa 6 waktu. Jadi inilah dia apa yang dimaksudkan sebagai satu pendekatan dalam Al-Quran. Bila Allah SWT menyatakan ini merupakan satu bentuk kekuasaan yang kita kena faham, bahawa menunjukkan kepada sur'atu ta'sir qudratihi. Ini nak menggambarkan tentang cepatnya segala kehendak Allah itu berlaku. Segala kehendaknya pasti akan berlaku. Tanpa ada siapa dapat menghalang, tanpa apa pun dapat menyekat. InsyaAllah kita akan lihat lagi dalam bab berikutnya bagaimana penjelasan para ulama terhadap isu seperti ini. Wallahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.